Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sekejap lagi pukul 11 kita akan mulakan sama-sama kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah ini bagi siri yang ke-6, bermula pada muka surat 21, bab kecelaan fahaman tashbih. InsyaAllah. Bagi siapa yang masih lagi belum ada kitab, bolehlah ia berhubung dengan untuk pembelian kitabnya sebagaimana yang terdapat di dalam skrin ini. Dan juga sekiranya terdapat apa-apa soalan yang terlintas, bolehlah sama-sama diajukan pada masa pembacaan kitab itu nanti, dan kita akan cuba jawab yang mana bolehlah. Kita mulakan dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayni yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilaika bayni yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqul wa yarhamu ma aqul wa yantafi'u ma aqul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu bacaan kitanya ialah matan yang terakhir yang kita baca, wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laisa bi makhluqin ka kalamil bariyati. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara wa qad zammahu Allah ta'ala wa 'abahu wa au'adahu bisaqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar. Falamma au'ada Allahu bisaqar liman qala in hadha illa qaulul bashar alimna wa ayqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulal bashari.
Ini yang terdahulu berkait dengan Al-Quran itu sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan sambung kitab kita pada muka surat 21 tadi. Bab pada kecelaan fahaman tashbih. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu, berkata ia, wa man wasafa Allah ta'ala bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Wa man absara hadha i'tabara. Wa an misli qawlil kuffari in zajara wa alima anna Allah ta'ala bisifatihi laisa kal bashari. Maksudnya, barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan suatu makna. Makna di sini dengan makna dengan sesuatu sifat daripada makna-makna bagi manusia, maka dia telah pun menjadi kafir. Sesiapa mengetahui hal yang demikian, maka hendaklah dia mengambil perhatian atau mengambil iktibar. Dan hendaklah dia menjaga diri daripada perkataan seperti yang dikatakan oleh orang kafir di dalam menyerupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Dan dia, yakni orang yang beriman itu, mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tetap bersifat dengan sifat-sifatnya yang tiada seperti sifat-sifat manusia. Itu terjemahan dia lah. Jadi kita baca semula. Wa man wasafa Allah ta'ala, maka sesiapa yang mensifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bima'nan, dengan sesuatu sifat. Dengan sesuatu sifat. Siapa sahaja. Ini orang mukmin lah, yang telah meletakkan bagi Allah Ta'ala itu suatu sifat min ma'anil bashari, daripada sifat-sifat makhluk, faqad kafara, maka sungguhnya telah jadi kufur ia. Jadi di sini seolah-olah terdapat di dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi daripada melarang kita daripada meletak bagi Allah Ta'ala itu suatu sifat yang sama dengan sifat makhluk. Ini banyak yang kita dengar sekarang ini yang menyamakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Bukan benda ini benda baru, tidak. Bahkan menyamakan, letakkan sama sifat Allah Ta'ala sebagaimana sifat makhluk ini telah berlaku sejak dahulu lagi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini termasuk dalam orang yang awal, golongan awal ataupun golongan salaf. Sejak zaman dahulu lagi telah ada perkara ini. Jadi berkait dengan meletakkan makna sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah semata-mata tidak boleh kita nak letakkan bagi Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat? Jadi ada setengah yang boleh kita letakkan makna bagi sifat tadi yang sama dengan makhluk. Tetapi kita kena ingat, sebagaimana kuliah kita yang lepas, sama dari segi nama itu tak apa. Cuma tak boleh sama dari segi
dari segi kunhi bagi sifat itu ataupun hakikat bagi sifat itu tak boleh sama. Misalnya mana? Ini setengah yang boleh, setengah tidak boleh. Ini yang kita sebut ini setengah daripada sifat ni yang boleh dulu. Iaitu misalnya sifat hayat. Sifat hayat. Jadi ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat hayat. Dan sabit juga bagi kita. Ini ada sifat hayat. Sebab kita pun hidup juga. Jadi kita dah terangkan dahulu. Sebab apa boleh dan sebab apa tidak boleh. Jadi, boleh kita nisbahkan Allah Ta'ala dengan hidup. Dan manusia pun hidup juga. Tapi hidup tu kita kena tahu. Hidup bagi Allah Ta'ala adakah sama dengan hidup kita? Itu kita kena tahu. Sedangkan kita hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup dia dengan sifat hayat dia, bukan dengan sifat dengan roh. Kita kalau tak ada roh, matilah kita. Allah Ta'ala bukannya bergantung dengan roh. Dia hidup dengan sifat hayat dia. Jadi beza. Itu. Satu lagi, sebab apa boleh kita sifatkan Allah Ta'ala dengan sama dengan sifat hayat makhluk dan juga hayat bagi Allah Ta'ala itu sama. Yang ni yang kita katakan sama dari segi nama itu tak ada masalah. Jangan sama pada hakikat dia. Sebab apa sama pada nama itu tak apa? Sebab nama ini dia tak ada apa-apa pun. Nama ini dia panggil amrun i'tibari, benda yang tak ada pun. Cuma dinamakan perkara tersebut. Misalnya kita kata hidup. Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup. Bila melihat zat Allah Ta'ala itu hidup, nama dia, kita letakkan nama dia sebagai hidup. Manusia pun apabila kita lihat dia hidup, kita namakan dia dengan hidup. Semata-mata nama sahaja itu tak apa. Itu tak ada masalah. Sebab nama itu dia dipanggil sebagai amrun i'tibari. Yang tak boleh samanya iaitu yang wujudi. Itu yang tak boleh. Satu lagi berkait dengan sifat yang kita tak bolehkan sifat Allah Ta'ala ini sama dengan makhluk. Yang ni semata-mata tidak boleh. Yang tadi yang boleh. Tapi boleh pun dalam keadaan kena berhati-hati, beringat. Yang tak boleh langsungnya iaitu kita sifatkan Allah Ta'ala ini dengan sifat yang khusus bagi makhluk. Tak boleh. Macam mana? Macam bergerak, macam tidur, macam bangun, macam duduk. Ini khusus bagi sifat makhluk. Jadi tidak boleh semata-mata kita nak sifatkan itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu datang makna bagi setengah ayat yang mutasyabihah, makna bagi sifat yang khusus bagi makhluk. Makna yang sifat khusus bagi makhluk, misalnya turun, naik. Jadi perlukan kepada takwil. Yang ini kita kena tahu beza antara dua jenis sifat itu. Ada sifat yang boleh kita kata nama dia berkongsi dengan makhluk boleh. Dan ada yang tidak boleh langsung. Yang boleh itu yang mana yang kita kata berkongsi pada nama itu tak ada masalah. Misalnya kudrat Allah Ta'ala, kuasa makhluk pun ada baginya kuasa juga. Boleh kita letak dengan makhluk itu dengan makna kuasa. Tapi kita kena tahu yang mana makna kuasa itu beza. Yang satu lagi yang tak boleh kita nak letakkan sifat pada Allah Ta'ala ni, yang menyamai dengan makhluk ni, ini ialah sifat mana-mana sifat yang khusus bagi makhluk. Tak boleh yang tu kita nak letakkan bagi Allah Ta'ala. Macam setengah daripada orang dia
terjemahkan bagi Allah Ta'ala itu sifat turun, naik, duduk. Itu tak boleh sebab itu adalah sifat khusus bagi makhluk. Sebab itu tak boleh, dengan sebab tak boleh itulah datang ulama khalaf selepas daripada itu mentakwilkan makna sifat yang khusus bagi makhluk itu dia takwil. Tapi kita kena ingat bahawa Abu Ja'far At-Tahawi ni dia masih lagi dalam lingkungan salaf. Jadi kita akan tengok semua perbicaraan bagi Imam At-Tahawi ini, akidah dianya akidah yang ringkas sahaja. Ringkas. Walaupun ringkas tapi ada padanya ketegasan. Bagaimana yang saya cakap dahulu, bahawa akidah Tahawiyah ini kemungkinan dikarang bagi orang awam. Dikarang bagi orang awam pada masa tersebut untuk mereka ini pegang berdasarkan kepercayaan mereka kepada ulama, pegang dan tidak perlu bersibuk-sibuk lagi dengan perbahasan-perbahasan yang berlaku pada masa tersebut, seolah-olah bagi makanan yang telah disiap masak semua cuma untuk telan makan saja. Wa man wasafa Allah Ta'ala bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Siapa yang mensifatkan Allah Ta'ala dengan satu-satu sifat daripada sifat-sifat bashar, ini sifat-sifat makhluk manusia, faqad kafara, maka sungguhnya jatuh kufur ia. Yang ini dengan makna sifat-sifat yang khusus bagi makhluk. Ini tak boleh. Faman absara, maka bagi siapa yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diberi pengetahuan dan diberi kesedaran tentang tak boleh bersifat, kita sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk ini, hadza i'tabara, ini maka dia kena ambil iktibar, kena ambil pengawasan, ambil pengajaran. Dah dia tahu apabila Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu berkait dengan sifat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ini tak ada baginya walaupun satu sifat daripada sifat yang menyamai dengan makhluk, tak ada walaupun satu. Jadi dia i'tabara, dia mengambil iktibar ataupun mengambil pengajaran. Ini orang yang sedarlah. Wa an misli qaulil kuffari in zajara, dan seumpama daripada perkataan orang kuffar ini. Perkataan orang kuffar, mana orang yang jatuh dalam kufur tadi, yang mana setengah daripada mereka itu menyamakan sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Ini telah berlaku pada zaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dengan sebab itulah dia bawa datang matan tu. Dia tulis dalam ni matan berkait dengan orang-orang yang pada zaman dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa an misli qaulil kuffari, dan seumpama perkataan orang kufar ini bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kesedaran ilmu tadi, in zajara, ia menjauhi daripada terlibat dengan tashbih, yakni menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa-apa sifat makhluk. Wa alima anna Allah Ta'ala bisifatihi, dan mengetahui ia bahawa Allah Ta'ala itu senantiasa bersifat dia dengan sifat-sifatnya, sifat-sifatnya yang qadim, lagi azali, yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak sama sekali-kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu pun, sama ada daripada segi zat makhluk ataupun sifat makhluk, tidak sama Allah Ta'ala. Yang laisa kal bashari, bukan seumpama makhluk ataupun bukan seumpama manusia.
Sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa kal bashari, bukannya seumpama sifat-sifat yang terdapat bagi manusia. Ini semata-mata, ataupun kita kata tak boleh Allah Ta'ala itu bersifat seumpama sifat makhluk. Tak boleh. Dalam i'tiqad kita begitulah. Kalaulah orang tanya sebab apa Tuhan tak boleh bersifat dengan sebagaimana sifat makhluk, sebab jawapan dia, sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk, nescaya dia pun makhluk juga. Sekiranya Allah Ta'ala bersifat sebagaimana sifat makhluk, sifat yang baru. Makhluk ini benda yang dijadikan, maknanya baru. Jadi sekiranya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baru, nescaya Allah Ta'ala pun baru juga. Jadi akan tertolak i'tiqad kita yang terdahulu, yang kita sebut sebagai Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat azali lagi qadim tu, yang kita baca sebelum-sebelum ini. Kita dah tolak dah awal lagi. Tuhan itu bukannya jenis macam makhluk. Dia zatnya qadim, sifatnya pun qadim juga. Apabila makhluk ini zatnya baru, sifatnya pun turut baru juga. Sebab sifat itu duduk pada zat. Dia tak boleh duduk sendiri. Dia menumpang pada zat. Jadi apabila zat itu qadim, sifat pun akan qadim. Zat, apabila zat itu baru, sifat pun akan baru juga. Itulah. Jadi yang ni kita kena tahu. Perbicaraan bahawa Allah Ta'ala tak bersifat, tak boleh kita nak sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat baru itu, ini khusus bagi segala sifat-sifat yang khusus bagi makhluk. Adapun sama pada nama, itu tak ada masalah. Walaupun sama pada nama sekalipun, kena hati-hati bahawa hakikat bagi zat itu tak sama juga. Kesimpulannya, semua sifat Allah Ta'ala berbeza dengan sifat makhluk tak sama. Itu kesimpulan dia. Seterusnya, fasa bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bolehkah orang mukmin ni melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa akidah yang kita kena pegang berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bi ghairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimahu. Maksudnya melihat Allah untuk ahli syurga adalah benar, tanpa melihat mereka serba mencukupi. Ini keseluruhan sifat-sifatnya maupun zatnya, dan tanpa cara kaifiyat melihat. Seperti firman Allah Ta'ala, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnya, Tuhannya mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Tafsir tentang makna ayat tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tanpa dan apa yang Dia ketahui. Kita baca sekali lagi. War ru'yatu haqqun, dan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar. Bila? Haqqun makna berlaku, benar-benar berlaku. Li ahlil jannati, bagi ahli jannah, bagi ahli syurga, apabila mereka melihat, apabila mereka masuk di dalam syurga nanti. Ini ahli syurga diberi nikmat yang paling besar selain daripada nikmat yang mereka dapat itu,
ada satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan sediakan bagi ahli syurga ini, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat zat dia. Bighairi ihatatin, tanpa ada sakatan, ihatah. Tanpa ada, kita kata, ihatah ni maknanya merangkumi ruang ataupun tempat, tanpa ada merangkumi ruang, tanpa ada letak pada tempat, tidak. Ini melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala kaifiyatin, dan tidak ada bagi melihat Allah Ta'ala itu kaifiyah. Kaifiyah ini maknanya bukannya zat Allah Ta'ala itu ada baginya kaifiyah, cara-cara itu. Kama nataqa bihi kitabu Rabbina, sebagaimana yang telah difirmankan di dalam kitabnya, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, yang di dalam syurga, nadhirah, wajah orang mukmin, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka itu, nadhirah, melihat. Wa tafsiruhu, dan tafsirnya, ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimahu, atas apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tafsirnya. Bagaimana nak tafsir tentang melihat ni? Hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa alimahu, dan Tuhan saja yang tahu bagaimana mukmin nanti melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Jadi berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam syurga ini muafakat sekalian ulama bahawa kita orang mukmin yang masuk ke dalam syurga nanti akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat zat dia macam mana. Adapun melihat bagi orang mukmin di dalam dunia ini, sama sekali tak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan Nabi kita seorang saja. Yang ini khusus sekali saja pun. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam Mi'raj dia tu. Jadi ini khusus bagi Nabi kita. Setengah daripada mukjizat dia lah. Dan manusia lain selain daripada Nabi kita, termasuklah juga anbiya-anbiya dan mursalin yang lain, tak dapat sekali-kali nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam dunia. Jadi terdapat perbincangan mengapa manusia tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini. Terdapat perbincangan, dan ada tersebut di dalam beberapa kitab. Dia kata ada beberapa sebab manusia tidak dibenarkan, tidak diberi peluang untuk nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, manusia tidak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam dunia dengan sebab Allah Ta'ala tidak letak bagi manusia ini, tidak sediakan bagi mereka ini panca indera untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dunia. Apa yang Allah Ta'ala letakkan panca indera bagi manusia ini untuk dapatkan makhluk sahaja. Jadi tidak dapat bagi manusia. Tidak dapat manusia itu untuk nak lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab panca indera dia disediakan untuk nak melihat makhluk. Itu yang pertama. Yang keduanya, iaitu melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah sebesar-besar nikmat, dan munasabah perkara yang besar ini, yakni nikmat, sebesar-besar nikmat ini disediakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga.
Tidak munasabah untuk disediakan pada dunia. Sebab dunia ini tempat yang tidak kekal, tempat yang rosak. Tidak macam syurga, itu tempat yang kekal bagi orang mukminin. Jadi munasabah tempat dia yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Itu paling kurangnya ada dua sebab. Yang pertama, tak ada bagi manusia ini persediaan yang Allah Ta'ala letak bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang persediaan tu untuk lihat makhluk saja. Yang keduanya, munasabah bagi tempat bagi Allah Ta'ala sedia untuk nak melihat itu. Sediakan untuk manusia lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dalam syurga. Tempat yang kekal, lagi tempat yang penuh, yang sempurna nikmat dia. Saya nak lanjutkan sedikit perbincangan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bagi usuluddin, bagi ahli usuluddin. Mereka mengatakan bahawa boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang mukmin ni dalam syurga. Tapi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam dunia ni hanya khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Itu bagi ahli usuluddin, dia kata begitu. Berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut bagi ahli tasawuf pula, sedikit lagi berkait dengan usuluddin dan juga tasawuf dia campur ni. Ada beberapa ulama yang dakwa bahawa mereka itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mimpi. Macam mana? Adakah benar dapat melihat Allah Ta'ala dalam mimpi? Ataupun tak boleh macam di dalam dunia juga? Sebab mimpi itu masih lagi dalam dunia. Jawapan dia, ulama muafakat bahawasanya boleh lihat Allah Ta'ala di dalam mimpi melalui tidur, boleh. Tapi sebagaimana yang kita tahu, melihat dalam mimpi ini dengan makna mata kita tertutup juga. Mata kita tertutup. Dan apa yang dapat dilihat tersebut ialah sebagaimana yang dikatakan oleh orang tasawuf, melihat dengan mata hati. Itu makna dia melihat Allah Ta'ala. Bagi setengah daripada ulama, dia dakwa melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Ini sama macam orang tasawuf dakwa melihat Allah Ta'ala juga. Jadi orang tasawuf, dia kata dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan makna mata hati, dengan melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Ada satu istilah tasawuf yang dinamakan sebagai musyahadah. Dia namakan sebagai musyahadah. Musyahadah ini maknanya ialah menyaksikan. Makna menyaksi. Menyaksi ini bukan dengan mata kepala, mata yang ada 2 biji dekat kepala kita. Itu tak boleh. Begitu juga melihat dengan mata roh, tak boleh. Mata roh. Kita ada satu lagi mata yang mana yang kita dapat lihat bukan melalui 2 biji mata. Kalau kita dapat melihat dengan 2 biji mata kita yang ada di kepala kita itu, dia panggil melihat tu, melihat dengan mata kepala. Kalau kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun melihat suatu dengan tanpa melalui 2 biji mata kita, macam kita tidur tu. Dan kita tidur, kita mimpi, kita lihat. Kita lihat orang ni, kita jumpa orang ni dalam tidur. Dengan mata yang ada pada roh. Bukan mata yang ada pada kepala. Sebab mata pada kepala kita tutup. Tapi boleh nampak juga itu dengan mata roh. Dengan mata roh pun tidak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena lihat. Kita kena ingat tu. Sama ada dengan mata luar. Ataupun arwah Tuan Guru. Dia
Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah dia kata walaupun dengan melihat dengan mata dalam, dia istilahkan dengan mata roh tu, dengan mata dalam pun tak boleh juga. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata luar ataupun mata dalam tak boleh. Tapi dakwaan melihat bagi ahli tasawuf itu ialah dengan makna apabila Allah Taala bukakan mata hati dia. Di hati kita ni dia duduk bawah pada bawah pada labu susu kiri. Duduk di situ, tempat jantung tu. Itu tempat hati kita. Jadi dalam hati kita itu ada satu sifat yang nama dia basirah, yang kita telah bincang dahulu tentang 13 panca indera yang Allah Ta'ala letakkan bagi manusia. Salah satu daripadanya basirah. Basirah ini Allah Ta'ala letakkan baginya satu sifat untuk nak menangkap bagi rasa, nak menangkap bagi zauq. Jadi apabila Allah Ta'ala letakkan, bukakan tajalli, maknanya buka di dalam hati manusia untuk nak dapat rasa bagi sifat-sifat Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala, bagi asma Allah Ta'ala, ataupun bagi af'al Allah Ta'ala, maka dapat mereka ini kita kata musyahadah dengan basirah tadi. Jadi musyahadah di sini bukan makna melihat. Musyahadah ini dengan makna Allah Ta'ala letak zauq dalam hati. Buka zauq bagi 4 perkara berkait dengan Allah Ta'ala. Sama ada zauq bagi zat Allah Ta'ala, zauq bagi sifat Allah Ta'ala, zauq bagi asma Allah Ta'ala, ataupun zauq bagi af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang didakwa oleh ahli sufi, bahawa mereka melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadinya adakah zauq itu dah benar Allah Ta'ala? Tak lagi. Kena ingat, zauq yang dirasa oleh ahli sufi ini bukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Itu mazhar. Dia panggil sebagai mazhar. Sebagaimana ahli usuluddin dia kenal Allah Ta'ala melalui dalil. Dalil. Misalnya bagi orang usuluddin, dia tengok langit, bumi semua ini tanda bagi diciptakan. Dicipta. Jadi tanda dia baru dan tanda dia baru dicipta. Jadi orang ahli usuluddin melalui akal, dia fikir akal itu tak ada suatu makhluk pun yang boleh mencipta langit bumi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha kuasa. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan melihat langit bumi ini jadi dalil, dia panggil. Jadi dalil bagi orang usuluddin untuk nak kenal, nak dapat Allah Ta'ala. Bagi ahli sufi, Allah Ta'ala letakkan khusus di dalam hati dia zauq tadi. Dan zauq itu ialah dalil juga. Tapi dia upgrade sedikit dalil tu dengan nama sebagai mazhar. Dia tidak lagi sebut sebagai dalil, bahkan dia sebut sebagai mazhar. Apa makna mazhar? Cermin. Cermin. Untuk nak tilik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk nak tilik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cermin ni umpama dia macam mana? Seumpama bagi kita nak lihat wajah kita, tak boleh. Kita nak lihat tanpa ada wasitah jalan, tak boleh. Melainkan kita nak tengok wajah kita kena melalui cermin. Jadi apabila kita bawa datang cermin, mazhar tu, dapatlah kita tengok wajah kita. Jadi adakah yang dalam cermin itu kita sebenarnya? Jangan jadi macam monyet. Monyet ni apabila bagi cermin kat dia, bagi cermin, dia pun raba-raba dalam cermin. Dia ingat ada monyet lain. Bukan. Maksud bagi cermin tadi ialah untuk nak melihat. Sebagaimana kita tidak boleh nak melihat wajah kita kecuali melalui cermin. Dan wajah kita yang ada pada cermin tadi itu ialah mazhar, dia panggil. Bukan kita. Bukan kita
Mana kita ni dah ada kat luar ni lah. Dalam tu cuma bayan saja. Bayan. Begitulah juga dengan mazhar yang Allah Ta'ala tajallikan ke dalam hati orang-orang sufi. Itu merupakan mazhar. Zauq tu cuma mazhar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya Allah lagi. Sebagaimana yang Nabi kata, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Subhanaka ma arafnaka, maha suci engkau, ma arafnaka, tidaklah kami kenal akan dikau ya Allah, zat Allah Ta'ala ini, haqqa ma'rifatika, sebenar-benar kenal. Nabi pun kata tidaklah kami kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana kenal Allah. Jadi perbincangan berkait dengan kenal i'tiqad bagi ahli usuluddin kita dah terangkan tadi, dan juga melihat bagi orang tasawuf di dalam dunia ini pun kita dah terangkan berkait dengan istilah musyahadah itu. Musyahadah ini bagi ahli tasawuf, semata-mata bagi ahli tasawuf yang makamnya telah sampai kepada makam wilayah, dia panggil. Nafsu dia mutmainnah ke atas dah. Tidak, orang salik masih belum lagi. Tidak sampai pada makam musyahadah. Dan juga perbahasan bagi bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbeza bagi Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari, dan berbeza dengan pendapat Abu Mansur Maturidi. Berbeza. Nantilah kita akan bincangkan nanti kalau ada masa. Bagaimana pendapat bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pendapat bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Wa tafsiruhu, dan pentafsiran bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana dia bukan ada ihatah, melingkungi dengan suatu lingkungan. Allah Ta'ala ini tidak terkena bagi dia makan, tempat. Walaupun di syurga sekalipun tidak ada bagi Allah Ta'ala itu tempat. Wala ihatah, tidak dilingkungi oleh suatu lingkungan. Sama sifat Allah Ta'ala ini, sama ada di dunia kita pegang begitulah i'tiqad dia, sama ada di akhirat pun sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak berubah sifat dia. Nanti jangan kita kata dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga dengan makna kita dapat melihat Allah Ta'ala itu bertempat dengan mana-mana tempat. Walaupun di akhirat sekalipun tak boleh. Tuhan ni sifat dia sama saja. Sama ada di dunia ataupun di akhirat, tetap tidak sama dengan makhluk dia. Tetap tidak sama sifat dia dengan sifat makhluk. Kena hati-hati yang tu. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah, dan tafsir bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam syurga itu, dengan sebab tidak Allah Ta'ala bertempat, dan tidak bagi Allah Ta'ala itu melingkungi dengan suatu lingkungan. Wala kaifiyah, dan tidak ada kaifiyah bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak kata melihat dengan mata ke, melihat dengan apa ke, cara melihat macam makhluk melihat makhluk sendiri, adakah sama? Ini sebenarnya alama aradahullah, hanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa alimahu, dan apa yang dia mengetahui dan apa yang dia kehendaki, sebagaimana yang dia naklah, maknanya. Nantilah kita nanti di akhirat esok, bagaimana kita nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan tahu sendiri. Jadi bagi orang yang duduk di dalam kedudukan yang tinggi di dalam syurga nanti, kekerapan bagi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbeza. Bagi orang yang tinggi, dia akan lihat Allah Ta'ala itu dengan lebih kerap berbanding dengan orang yang kedudukan dia rendah di dalam syurga, makam dia rendah dalam syurga.
ada baginya jarak-jarak lah. Tidak sama macam orang yang kedudukan tinggi di dalam syurga. Itu yang disebut dalam kitabnya begitu. Wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadis as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada. Maksudnya suatu yang telah sampai kepada kami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ini mengenai melihat Allah Subhanahu wa taala adalah benar seperti yang dia katakan, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna-makna nas tersebut sesuai dengan apa yang baginda maksudkan. Ini terdapat dalam hadis sahih bahwasanya orang mukmin dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga, dan ada di antara ahli-ahli syurga dia bincang pula tentang kelazatan, tentang kaifiyah, bagaimana cara yang diberi oleh Allah Taala melihat dalam syurga tu. Duk bincang sama dia di dalam syurga. Ada hadis-hadis yang banyak. Dan apa yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika, pada yang demikian, pada melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu, semuanya benar belaka. Bahwa kama qala, dan berlaku yang demikian itu sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maknahu, dan makna sebagaimana yang disebut oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, apa makna dia? Ala ma arada, apa yang dikehendaki dengan hadis Nabi tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi kata akan melihat orang mukmin Allah Taala pada syurga nanti. Begitulah maksudnya. Maknanya kita pegang. Imam Tahawi ini dia suruh kita pegang dalam hati kita bahawasanya nanti kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun ulama dia berselisih pendapat macam mana cara orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak menafikan bagi melihat Allah Subhanahu wa taala, tetap melihat. Kaifiyah itu ada khilaf ulama. Jadi Imam Tahawi dia nas dia ringkas. Cuma untuk orang awam cukuplah dengan pegang bahawa akhirat esok kita akan dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi perbincangan kita berkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita dah bincang dah tadi. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, begini sebagaimana yang kita sebutkan sebentar tadi. La nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina. La nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Makna dianya ialah Imam At-Tahawi dia nak menutup ni. Dia nak menutup perkataan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kami tidak perlulah sibuk untuk nak menyelami makna-maknanya dengan usaha untuk mentakwilkannya berdasarkan pandangan kami sendiri. Ini ulama salaf beginilah keadaan dia tidak mentakwilkan.
benda yang kesamaran ni, atau membuat ilustrasi atau persepsi tentangnya, yakni tentang nas-nas mutasyabihat tersebut mengikut hawa nafsu kami. Sungguhnya tidak ada yang selamat di dalam agamanya melainkan orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafwid dia panggil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengembalikan pengetahuan nas-nas yang mutasyabihat, yang memiliki makna yang kesamaran itu kepada yang maha mengetahui akan makna-maknanya. Ini pegangan ahli salaf, dan setengah daripada ahli khalaf pun sama. Mereka pegang berkait dengan nas-nas mutasyabihah ini semata-mata serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana juga Imam At-Tahawi dia melarang bagi kita mentakwil bagi nas-nas mutasyabihah, begitulah keadaannya beberapa ulama lain juga sama. Mereka melarang daripada mentakwil nas-nas yang mutasyabihah. Hanya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala maksud dan kehendaknya. Kita baca sekali lagi, la nadkhulu fi zalika, dan kita tidak masuk di dalam yang demikian itu, tidak mencampuri. Nadkhul makna mencampuri pada demikian itu, pada demikian dalam perbincangan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini bagaimana keadaan dia. Muta'awwilina bi ara'ina, dengan kita mentakwilkan nas-nas yang mutasyabihah itu dengan ara'ina, pandangan-pandangan kita. Ini dia pesan bagi orang awam. Orang awam bagi masa dia. Sama juga dengan masa kita pun. Jadi tidak digalakkan bagi orang awam untuk nak menyelami makna-makna mutasyabihah. Ini pada zaman dia lah, pada zaman Imam Tahawi, dia cukup dengan apabila Allah Ta'ala sebut dapat lihat dia di dalam syurga, pegang begitu saja. Tidak perlu nak bincang banyak. Ini cara ataupun prinsip bagi orang-orang yang terdahulu, salafus salih. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan tidak kita wahamkan dia, sangka-sangkakan dia, tuduh-tuduhkan dia macam mana cara melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ahwa', dengan hawa nafsu kita, dengan kehendak kemahuan kita. Fa innahu ma salima fi dinihi, sungguhnya berkait dengan melihat, mentakwil ke ataupun berbincangan berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ma salima tidak akan selamat fi dinihi, di dalam ugamanya, agama orang yang tadi, illa man sallama lillahi azza wa jalla, kecuali dia menyerahkan urusan ataupun perkara berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, wali rasulihi, dan kepada rasulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh nabi dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam. Wa radda ilma mashtabaha alaihi, dan kita serahkan ilmu berkait dengan apa yang ishtabaha, perkara-perkara yang mutasyabihah di dalam Quran, yang kesamaran yang disebut, sama ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis-hadis yang kesamaran dan ada juga nas Quran yang kesamaran. Berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ishtabaha alaihi ila alimihi, kepada yang lebih mengetahuinya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Begitulah. Itulah maknanya berkait dengan perbincangan kita pada hari ini, dan kita akan masuk semula perbincangan kita pada hari Sabtu nanti insya-Allah Subhanahu Wa Taala pada nas seterusnya, wala berkait dengan
fasal pendirian seorang Muslim dalam bab sifat-sifat ketuhanan pada muka surat 23 nanti. Sebenarnya berlaku pada zaman Imam Tahawi, Abu Ja'far Tahawi ini, orang sebut sebagai tribulasi, kekacauan juga dari segi akidah, berkait dengan akidah Mujassimah dan akidah bagi Murji'ah, akidah bagi Jabariyah, akidah bagi Qadariyah, berlaku pada zaman-zaman ini dan sebagaimana berlaku juga pada zaman-zaman kita. Jadi dengan sebab itulah terdapat dalam teks bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini disebut berkait dengan yang kita baca awal tadi, tak boleh kita nak samakan sifat Allah Ta'ala sebagaimana dengan sifat-sifat makhluk, tak boleh. Kita dah bincangkan berkait dengan sifat-sifat yang mutlak itu. Sifat yang mutlak bagi makhluk, itu tak boleh. Dan kalau sifat-sifat yang berkongsi macam sifat-sifat hayat, kudrat, itu ada batasan-batasan dia. Dari segi macam mana kita nak pegang berkait dengan sifat-sifat yang sama. Sama dari segi nama lah, bukan sama dari segi hakikat zat itu. Itu kita dah bincangkan tadi. Sebab berlaku pada zaman Imam Tahawi juga, mereka yang menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk. Seterusnya perbincangan kita berkait dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincangkan tentang keharusan untuk nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu hukum asal dia. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini harus saja. Sebab itu boleh dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hukum harus. Tetapi datang selepas daripada itu berkait dengan dia panggil sebagai janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lihat orang mukmin di dalam syurga. Janji. Dengan sebab janji itu tertutup pintu harus tadi. Hukum asal dia harus melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya semata-mata tidak boleh. Cuma dengan sebab janji Allah Taala tak boleh lihat orang mukmin di dalam dunia, bahkan dijanjikan untuk lihat di dalam syurga. Dia panggil istilah tersebut, dia panggil mustahil aridi, bukan mustahil hakiki. Mustahil aridi, perkara yang tidak akan dapat kita aridi, baru datang. Yang ni dengan sebab janji Allah Ta'ala tak bagi lihat di dunia, cuma dapat lihat di akhirat esok. Sebab Allah Ta'ala itu ada. Dengan sebab ada lah boleh lihat dia, kalau Tuhan bagilah. Itu sebab hukum dia harus bagi lihat. Kalau bagi lihat dapatlah kita. Tapi dengan sebab janji Allah Ta'ala, dia berubah hukum tadi yang harus tadi menjadi mustahil aridi. Tapi kita dah bincang juga bagaimana lihat ahli sufi akan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, dengan makna lihat macam mana. Kita dah bincang yang tu sekejap tadi. Dan insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita pada hari yang seterusnya insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa millahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sabirin wa muttaqin. Allahumma nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an ummati sayyidina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.